Bisa. Okay, hari ini kita belajar topik rukun Islam dan rukun iman. Sebelum tu siapa tahu rukun Islam, rukun iman ni apa? Apa tu rukun Islam, rukun iman? Tahu tak rukun Islam ada berapa, rukun iman ada berapa, tahu tak? Ainun, rukun iman ada berapa? Ada 10, 5, 6. Ada berapa? 6. Pandai. Belum apa-apa dah pandai lagi. Okey, Husna, rukun Islam ada berapa? Ada 5 ke? 7? Ada 6. Rukun Islam. 6. Rukun Islam bukan 6 tadi. Ainul dah jawab dah. 6 tu rukun iman. Rukun Islam ada 5. Rukun Islam 5, rukun iman ada 6. Okey, ada beza kan rukun Islam dan rukun iman? Okey? Kalau siapa nak catat boleh catat. Okey. Okay, kita mulakan dengan slide pertama. Okey, rukun Islam. Ni rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, mengerjakan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, dan yang kelima adalah mengerjakan haji. Ini rukun Islam. Ingat ya, rukun Islam ada 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, mengerjakan solat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir sekali adalah mengerjakan haji. Okey, seterusnya Ustazah nak mendalam sikit je pasal rukun Islam ni. Islam ke? Betul lah rukun Islam. Ustazah nak mendalam sikit pasal rukun Islam. Okay, yang pertama tadi mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maksudnya aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Afrina Batrisha, bolehkah Afrina baca mengucap 2 kalimah syahadah ni? Ini yang Ustazah papan ni. Afrina baca je. Asyhadu an la ilaha illallah, baca dan juga maksud dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Pandai. Okey. Kalau orang tanya macam mana nak mengucap 2 kalimah syahadah? Inilah ayat yang mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, 2 kalimah syahadah ni merupakan tanda keimanan seseorang yang membezakan yang kafir dan juga yang beriman. Okey. Macam inilah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Okey, rukun Islam seterusnya adalah mengerjakan solat 5 waktu. Husna, boleh ke baca mengerjakan solat 5 waktu ni? Baca slide depan ni. Mengerjakan solat 5 waktu yang dimulai dengan takbir ihram dan diakhiri dengan salam. Solat merupakan perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah dan dapat mencegah manusia daripada melakukan perkara kemungkaran. Pandai. Sekejap kenapa pula jadi macam ni? Okey. Kita dah belajar itu kan bab solat ada berapa solat ada berapa rakaat setiap solat tu. Inilah perkara pertama yang dihisap adalah solat. Kalau awak puasa sekalipun tapi awak tak solat, maksudnya puasa tu sah ke tak? Tak ada apa pun kan? Maksudnya kalau kita puasa, kita berbuat baik sekalipun tapi kita tak solat, macam tak ada apa-apa pun. Betul tak? Okey. Okey, seterusnya mengeluarkan zakat. Siapa yang saya nak suruh baca? Yang 3 orang tu. Yang 3 beradik tu. Ambil salah seorang yang pandai baca tu. Baca seorang berkaitan zakat.
Inilah Baca. zakat yang dikeluarkan adalah daripada Sekejap. Okey. Sorry. Okey. Okey, lagi sekali. zakat yang dikeluarkan adalah daripada harta yang tertentu Okey. dengan ayat-ayat Syarat-syarat. dengan syarat tertentu berdasarkan kadar tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin. Selain itu, zakat juga adalah untuk membersihkan harta kita supaya dapat melatih diri menjadi sifat. Okey, nama apa yang baca tadi ni? Fakira Humaira. Fatimah. Fakira. Safira, terima kasih. Pandai dia baca. Okey, zakat yang dikeluarkan adalah daripada harta yang tertentu dengan syarat-syarat tertentu berdasarkan kadar tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin. Selain itu, zakat juga adalah untuk membersihkan harta kita supaya dapat melatih diri menjadi sifat. Okey, seterusnya berpuasa di bulan Ramadan. Okey, berpuasa adalah menahan diri daripada makan dan minum bermula dari terbit fajar iaitu waktu subuh sehingga tenggelam matahari iaitu waktu maghrib. Berpuasa melatih diri bersifat sabar dan merasai kesusahan orang lain. Berpuasa juga dapat menyihatkan tubuh badan manusia. Okey, rukun Islam yang terakhir adalah Afrina Batrisha ke yang color-color ni yang boleh conteng-conteng tu? Maaf, saya apa tertekan Tekan penting. Boleh tak padam? Ya, saya tengah padam. Sebab Saya saya tengok Ustazah tadi. Ustazah tak boleh. Kalau boleh padam, kalau tak boleh tak apalah. Okey, mengerjakan haji. Mengerjakan haji di kota Mekah untuk mendapatkan haji mabrur. Haji dilakukan dengan manasik tertentu seperti tawaf, sa'i, melontar dan sebagainya pada bulan haji. Mengerjakan haji ni dapat mengeratkan hubungan sejagat dan melatih diri untuk bersabar. Okey, inilah antara 5 rukun Islam tu, yang rukun Islam tadi. Okey, sekarang rukun iman pula. Rukun iman ada berapa? 6. 6. 6 ke 5? Kan nampak ada 6 tu? 6 ke 5? 6. 6. Okey, jangan tertukar rukun iman dengan rukun Islam ni. Kalau orang tanya rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun Islam yang kita sebut tadi. Sekarang kita nak baca rukun iman pula. Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab. Keempat, beriman kepada Rasul. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Faham tak? Beriman, faham tak? Okey. Kenapa kita perlu beriman kepada Allah? Comelnya. Okey. Kenapa? Sebab Allah ni dia menjadikan siang dan juga malam. Hebat tak? Hebat kan? Siapa yang boleh ciptakan siang dan malam? Tak ada siapa kan? Hanya Allah sahaja yang menjadikan
siang dan juga malam. Hujan ke, kemarau ke, itu semua kuasa Allah. Sebab Allah ni satu, Allah ni paling berkuasa lah. Okay? Allah menciptakan ni gunung danang, Allah cipta sungai, kucing ke, binatang-binatang lain pun Allah cipta, pantai, pokok, tumbuh-tumbuhan tu semua Allah cipta. Kita ada keupayaan tak untuk mencipta semua ni? Kita ada keupayaan tak nak cipta kucing? Ada tak? Diri kita sendiri ni pun siapa yang cipta? Allah. Allah. Sebab tu kita kata kita kena beriman kepada Allah sebab Allah ni hebat. Okay, Allah Maha berkuasa. Ke atas segala benda ni Allah Maha berkuasa. Okay. Seterusnya, beriman kepada malaikat. Malaikat ada berapa? Malaikat ada berapa? Kakak-kakak Fatrah tu kakak ada berapa? Malaikat ada berapa? 10. Kira sama kira tu. Saya nampak ada orang kira. 10. Pula. Anur. Oh, pandai Anur. Kau keluar Anur. Okey, 10 pandai Anur. Sebut salah satu malaikat. Malaikat dan tugas-tugasnya. Baca Anur. Jibril menyampaikan wahyu. Okey, lagi. Mikail memberi rezeki. Lagi. Jibril meniup sangkakala. Okey, lagi. Mikail mencabut nyawa. Munkar Nakir menyoal dalam kubur. Okey. Mencatat kebaikan. Okey. Mencatat Keburukan. Ridwan menjaga Syurga. syurga. Okey. Malik menjaga neraka. Okey, pandai Amara. Amara umur berapa tahun? Darjah berapa? 2. Darjah 2. Okey, pandai. Betul. Kita beriman kepada malaikat. Malaikat ada 10. Yang pertama Jibril menyampaikan wahyu. Kedua Mikail memberi rezeki. Ketiga Israfil meniup sangkakala. Keempat Israel mencabut nyawa. Kelima dan keenam lah Munkar dan Nakir menyoal dalam kubur. Ketujuh Rakib mencatat kebaikan. Atid mencatat keburukan. Ridwan menjaga syurga. Malik menjaga neraka. Okey, saya nak tanya. Yang mencatat malaikat rakib ni, yang mencatat kebaikan ni, dia ada dekat bahu kanan ke bahu kiri yang mencatat kebaikan? Kanan. Apa jawab kanan tadi? Semua jawab. Pandainya. Yakzan Rizki macam ni aja angkat tangan tadi. Betul. Dia duduk belah kanan. Yang mencatat kebaikan di bahu kanan, yang mencatat keburukan belah Kiri. kiri. Okey, betul. Okey, ingat 10 malaikat. Boleh ingat tak? Boleh tak hafal? 10 malaikat dan juga tugas-tugasnya. Boleh tak hafal? Boleh kan? Okey, pandai. Semua pandai-pandai. Okey, seterusnya beriman kepada kitab. Ada 4 jenis kitab. Yang pertama kitab Zabur. Kitab Zabur ni diturunkan oleh Nabi Daud. Diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ketiga, kitab Injil diturunkan oleh Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab yang kita baca ni, kitab Al-Quran diturunkan oleh siapa? Nabi Muhammad. Pandai Yakzan. Tepuk tangan. Yakzan tepuk tangan. Pandailah. Yakzan yang sempat sebut. Saya tahu, semua tahu kan kitab Al-Quran ni diturunkan kepada Nabi Muhammad. Okey, yang kita baca sekarang ni kan Al-Quran. Okey, diturunkan oleh Nabi Muhammad. Okey. Boleh ingat ke kitab ni? Ada 4 jenis kitab ni, boleh ingat ke? Boleh. Boleh. Nanti kalau ada masa Ustazah akan buat soalan, boleh jawab tak agak-agak ni? Boleh tak? Boleh kan? Semua pandai ni. Okey. Beriman kepada Rasul. Okey, ni slide terakhir lah ni sebab
Kita nak bercakap pasal Rasul. Dalam Rasul ni Ustazah nak cerita sikit, ada beberapa kisah 25 Rasul ni. Alah dah sebut dah. Kelas Ustazah tanya. Berapa orang Rasul yang ada? 25. Ustazah dah sebut dah tadi. 25 Rasul, betul. Siapa ingat lagu-lagu yang Rasul ni? Yang Adam, Idris, siapa ingat? Saya. Okey, jom kita nyanyi sama-sama boleh? Boleh? Boleh. Boleh, okey. Buka mic tu semua. Satu. Okey, satu. Siapa batuk-batuk tu? Nak menyanyi ni, okey. Semua ingat tak nama-nama Rasul ni? Ingat, okey. Boleh? Satu, dua, tiga. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Sulaiman, Ilyas, pandai. Dia tepuk tangan semua. Tepuk tangan sendiri. Pandai. Ada berapa Rasul? Yang sebut-sebut ada berapa? 25. 25 orang Rasul. Pandai. Yakzan, boleh tak sebut 25 Rasul ni Yakzan? Saya tak tahu lah. Cuba baca je Yakzan. Nabi apa yang pertama? Baca. Nabi Adam. Nabi Idris. Nabi Nuh. Nabi Hud. Nabi Saleh. Ibrahim. Nabi Lut. Nabi Ismail. Nabi Ishaq. Nabi Yaqub. Nabi Yusuf. Nabi Ayub. Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Pandai. Yakzan umur berapa tahun? Darjah berapa ni Yakzan? Darjah 2. Darjah 2. Pandailah. Tadi pun Amara darjah 2 juga kan Amara tadi? Okey, Ustazah nak cerita sikit. Kisah 25 Rasul ni sebersikit je lah sebab masa kita pun terhad. Okay, saya nak cerita pasal Nabi Adam dulu. Nabi Adam ni dia adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum terciptanya kita semua ni, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan. Faham? Boleh? Okey. Yang kedua, Nabi Idris. Nabi Idris merupakan keturunan Nabi Adam yang pernah merasakan syurga selama hidup di dunia. Dia pula pernah diberi keistimewaan oleh Allah untuk merasakan kematian dalam kehidupan. Hebat kan? Hebat. Okey. Nabi Nuh ni pula, Nabi Nuh ni termasuk dalam golongan Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi iaitu salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepadanya, mampu membuat perahu yang besar untuk menyelamatkan kaumnya dari banjir. Okey, Nabi Hud pula, banyak ni 25 orang. Saya baca sikit-sikit je tau. Nabi Hud ni pula diberi mukjizat boleh menurunkan hujan atas izin Allah saat kaum Ad dilanda kekeringan dan tidak boleh jumpa sumber air. Okey, Nabi apa pula? Yang seterusnya selepas Nabi Hud. Nabi apa pula? Saleh. Okey, Nabi Saleh ni dia dapat memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah. Okey, seterusnya Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan diketahui melakukan penghancuran terhadap patung-patung yang ada di Raja Namrud dan meninggalkan satu patung terbesar. Lalu dia taruh tongkat yang dia buat tu untuk menghancurkan patung-patung di tangan patung terbesar tersebut. Seterusnya Nabi apa pula selepas Nabi Ibrahim? Nabi apa pula selepas Nabi Ibrahim tu? Siapa yang jawab tu? Siapa yang jawab? Yakzan. Okey, Nabi Lut ni, Nabi Lut diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaum Sodom dan Gomorrah yang memiliki perilaku seks yang menyimpang. Okey, Nabi Ismail pula adalah anak dari Nabi Ibrahim. Kisah keduanya merupakan awal mula terjadinya korban Aidil Adha. Nabi Ishak ni pula peristiwa dia adalah
Dalam Al-Quran, Nabi Ishaq disebutkan memiliki ilmu, akhlak dan perbuatan yang baik. Okey. Seterusnya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni merupakan sosok yang memiliki watak dan peribadi yang kuat serta mempunyai keimanan yang luar biasa. Seterusnya Nabi Yusuf. Siapa tahu sedikit pasal Nabi Yusuf ni? Siapa tahu Nabi Yusuf ni? Apa yang awak tahu pasal Nabi Yusuf? Ada yang tahu tak? Okey, tak sabar kita tahulah. Okey, Nabi Yusuf ni adalah sosok yang sangat tampan dan rupawan, baik jiwa maupun raganya. Nabi yang paling handsome lah Nabi Yusuf ni. Macam tu. Seorang yang tampan dan juga rupawan, baik jiwa maupun raganya. Dia boleh menafsirkan mimpi dan diberi amanah oleh raja untuk memimpin. Okay, Nabi Ayub pula adalah seorang hamba yang soleh sekaligus Nabi yang terkenal kerana kesabarannya. Kisahnya banyak dimuat sebagai penghibur, pelipur dan pembakar semangat orang-orang yang sedang ditimpa ujian. Okay, Nabi seterusnya Nabi apa? Nabi ke-13, Nabi apa? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib adalah seorang rasul yang diutuskan untuk berdakwah kepada kaum Madian. Nabi Musa termasuk dalam Nabi Ulul Ilmi dan kitab Taurat diturunkan kepadanya. Nabi Musa juga memiliki tongkat yang boleh berubah menjadi ular dan membelah hutan, membelah lautan. Okey, ia berhasil membinasakan Firaun serta pengikutnya. Pernah dengar tak kisah Nabi Musa ni? Nah, Benar kan? Hebat kan? Dia ada tongkat yang boleh bertukar menjadi ular dan boleh membelah lautan. Hebat kan? Okey. Pernah dengar apa kisah Nabi Musa? Okey. Nabi Harun pula memiliki jangkau warna. Di antara dakwah Nabi Harun adalah berhasil menanamkan rasa cinta kaumnya kepadanya dengan sangat mendalam. Okay, seterusnya Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan anak satu-satunya dari Nabi Ayub yang selamat dari keruntuhan rumah. Seterusnya Nabi apa? Lepas Nabi Zulkifli, Nabi apa pula? Daud. Okey, mukjizat Nabi Daud ni adalah kitab Zabur yang kita kata diberi nama kepada kitab tadi. Kitab Zabur. Kitab Zabur ni boleh setia, boleh berkomunikasi dengan burung, memiliki suara yang merdu dan dapat melunakkan besi dengan tangan kosong. Hebat kan Nabi-Nabi ni? Seterusnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Nabi keberapa? 18. Okay, Nabi Sulaiman memahami bahasa haiwan dan mampu menundukkan jin. Ia juga raja yang kaya raya serta dermawan. Seterusnya Nabi Ilyas. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kaum Bani Israel yang gemar menyembah patung yang diberi nama Baal. Seterusnya yang ke-20 Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam menjadi penerus dakwah Nabi Ilyas kepada Bani Israel. Allah memberikan Ilyas mukjizat untuk menyembuhkan orang sakit atas izinnya. Seterusnya Nabi apa seterusnya? Yunus. Nabi Yunus. Siapa pernah dengar kisah Nabi Yunus ni? Saya. Kisah apa Nabi Yunus tu? Afrina Batrisha. Kisah apa pasal Nabi Yunus? Dia ditelan oleh ikan paus. Ikan paus, betul. Siapa ingat lagu Nabi Yunus tu? Ada lagu dia kan? Kita pernah dengar. Tahu tak lagu Nabi Yunus? Ada. Siapa tu? Ada lagu dia kan? Nanti kita tak sempat ni kalau nanti kita boleh nyanyi lagi lagu Nabi Yunus tu. Ada lagu dia yang berkaitan dengan ikan paus. Betul tak? Betul. Okey. Betul. Okey. Nabi Yunus ni pernah berpergian tanpa izin Allah dan dimakan ikan paus. Tetapi setelah bertaubat, ia berhasil selamat dari ikan paus. Betul lah yang Afrina Batrisha kata tadi. Nabi Yunus ni yang ditelan dalam perut ikan paus. Okay, yang ke-22 Nabi Zakaria. Okay, Nabi Zakaria terkenal sangat sabar dan juga tabah. Ia tidak memiliki keturunan hingga usianya senja. Tetapi kerana tak pernah putus berdoa, Allah akhirnya mengabulkan doanya dan memiliki anak pertama bernama Yahya. Okay, Nabi Yahya pula anak dari Nabi Zakaria dan dikenali memiliki sifat pengasih, penyayang dan penuh hikmah. Yahya merupakan salah seorang Nabi bagi Bani Israel. Okay, yang ke-24 Nabi Isa. Okay, Nabi Isa ni
kitab Injil yang diturunkan oleh Nabi Isa. Yang kita baca tadi tu beriman kepada kitab ni, kitab Injil diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ia merupakan putera Maryam, dapat menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit. Yang terakhir Nabi apa yang terakhir? Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang terakhir. Dah tak ada dah selepas ni. Jangan siapa-siapa ingat ada lagi. Yang Nabi Muhammad ni Nabi yang terakhir. Kitab Al-Quran diturunkan kepadanya di mana sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Dalam Al-Quran menyebut namanya sebanyak 25 kali. Sebelum habis ni, Ustazah kita nak buat flashback balik. Ustazah nak pastikan semua ingat apa yang tak adalah ingat kan? Semua ingat apa yang kita baca tadi. Ustazah nak tanya, boleh? Boleh ke? Siapa je ada dekat dalam ni? Rina, Ainun, Yakzan, Fatimah and the gang. 3 orang. Boleh. Amara, Ainun Rafia, Maisha Rizkin, Husna, Anur Amara, ada. Boleh saya tanya sikit? Saya nak buka kat slide, saya nak buka kat sini je, kat terima kasih. Nanti kalau saya buka kat slide, awak tahulah, awak baca je. Boleh ke? Boleh je. Rukun iman, tadi soalan tu tadi. Rukun iman ada berapa? 6. Apa yang jawab Yakzan ke? Yakzan, sebut salah satu rukun iman. Beriman kepada Allah. Lagi? Beriman kepada Allah. Lagi? Beriman kepada malaikat. Lagi? Beriman kepada kitab. Lagi? Beriman Kepada Rasul. Ainun pandai. Tolong Yakzan lagi. Beriman kepada Hari kiamat. Hari Lagi? beriman kepada qada dan qadar. Terima kasih semua. Pandailah. Tepuk tangan. Semua jawab Bagus, semua jawab. Ustazah nak tanya. Amara. Ustazah buka slide lah sekejap Kenapa pula keras sekejap Ustazah? Tapi dah ada jawapan kat sini. Amara. Rukun Islam ada berapa Amara? Dah buka pula. Rukun Islam ada berapa? 5. Sebut salah satu dia Amara. Tak apalah Ustazah buka. Mengecap 2 kalimah syahadah. Lagi? Mengeluarkan zakat. Lagi? Mengerjakan haji. Berpuasa pada bulan Ramadan. Lagi? Mengerjakan solat 5 waktu. Pandai. Terima kasih Amara. Siapa lagi masa Ustazah seterusnya sebelum Ustazah nak habiskan kelas kita ni. Siapa lagi? Ainun. Ainun Rafia. Cuba mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu bersuruh Allah. Terima kasih Ainun. Ramai ni. Habis dah kelas kita. Seronok tak? Kelas? Kelas kita. Tadi kita dah nyanyi lagu apa tadi lagu? Nabi Yunus. Nabi Yunus. Mungkin insya-Allah minggu depan kita nyanyi lagu Nabi Yunus. Siapa nak nyanyi lagu Nabi Yunus? Sebelum nyanyi tengok YouTube dulu. Betul tak lirik ni? Nanti kita nak nyanyi minggu depan. Boleh? Boleh ke? Boleh. Sebelum kita habis,
kita sudahi kelas kita. Ustazah nak tekan gambar dulu boleh? Boleh. Boleh ke? Okay. Sekejap Ustazah ni dulu. Boleh? Boleh. Boleh, mestilah boleh. Sekejap Ustazah tekan gambar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulang. Okey, jom satu senyum. Satu.